sifat syiddah yang mana lawannya adalah rokhawah. Ni ya, sifat syiddah ya, dan lawannya adalah sifat rokhawah. Syiddah maksudnya menahan suara, dan dia punya lawannya adalah ar-rokhawah, mengalirkan suara. Baik, sekadar ulang balik, syiddah untuk kita ingatnya adalah asyiddatu, ingatnya, nak kenal dia, nak hafal dia, hafal bait syair ini. Ajid qattu bakat. 8 huruf ni bila kita sebutnya maka suara kita tertahan. Aj, ad, aq, at, ab, ak dan at. Suara kita tertahan. Okey. Baik. Sementara sifat rokhawah adalah suara kita mengalir. Dia sifat rokhawah kita bincang sebelum ini, mengalirkan suara, ada 16. Baik. Kalau rasa susah nak ingat yang 16 ni, kita pergi kepada sifat antara syiddah dan rokhawah yang disebut dengan bainiyah ataupun tawassut. Al-bainiyatu ataupun at-tawassutu. Tawassut. Syiddah. Kemudian ada rokhawah. Jadi di antara kedua-dua ni ada sifat yang berada di tengah-tengah ini. Maka yang di tengah inilah yang disebut sebagai bainiyah ataupun tawassut. Syiddah tadi nak ingat dia ajid qattu bakat. Itu mudah ingat. Dan sifat rokhawah ni ada 16 huruf. Mungkin payah nak ingat. Jadi kita ingat sifat tawassut ni sebab dia hanya ada 5 huruf sahaja. Baik. Sebelum kita pergi kepada huruf-hurufnya, kita lihat dahulu dari segi maksud. Perkataan al-bainiyatu ataupun at-tawassutu maksudnya adalah pertengahan. Kan kalau kita belajar tentang najis, kan ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah. Kalau mukhaffafah, najis yang ringan. Kalau mughallazah, najis yang berat. Yang tengah-tengah tu apa? Mutawassita. Jadi tawassut lah. Tawassut yang pertengahan. Ataupun bainiyah. Samalah, dia di antara. Jadi bainiyah ni maksudnya di antara syiddah dan juga rokhawah. Itu maksudnya. Itu dari segi bahasa. Baik. Kalau kita lihat dari segi istilah tajwid, tawassut ni ataupun bainiyah ini maksudnya adalah adamu kamali jariyanis sawti wa adamu kamali inhibasihi indan nutqi bil harfi. Ini istilah dalam bahasa Arab. Okey. Kalau kita terjemahkan maksudnya adalah adam, tidak. Adamu kamali, tidak sempurnanya mengalir suara. Ingat ni tuan-tuan, hukum yang kita belajar ni, sifat yang kita belajar ni, syiddah,
rokhawah, tawassut, dia berkenaan dengan aliran suara. Ya, aliran suara. Jadi bila kita bincang tentang bainiyah, maksudnya tidak sempurnanya mengalir suara dan tidak pula sempurnanya tertahan suara ketika membunyikan huruf. Okey. Macam mana nak terang ni? Kan? Okey. Apabila huruf-huruf hijaiyah yang 29 tu, ada huruf yang kita bincang, syiddah ni maksudnya bila kita sebut dia, memang suara kita tertahan. Sementara huruf yang sifatnya rokhawah, bila kita sebut huruf itu, suara kita mengalir, tak tertahan. Sebagai contoh, ash, itu sifatnya rokhawah. Dia mengalir cantik je. Ash, af, kan? Az, az. Dia mengalir je. Sementara syiddah ni pula adalah bila kita sebut huruf tu, suara kita akan tertahan. Aq, ad, ad. Suara kita akan tertahan. Baik. Di antara suara kita mengalir dengan suara kita tertahan ni, ada huruf yang bila kita sebut, kan, bila kita sebut huruf itu, suara kita sebahagiannya tertahan dan sebahagiannya mengalir. Itu dia katakan dengan bainiyah. Semasa kita sebut huruf tersebut, sebahagian suara kita akan mengalir. Dia tak mengalir penuh, tapi sebahagiannya akan tertahan. Okay, kalau kita bagi perumpamaan macam ni lah, macam ni, nak bagi perumpamaan, nak bagi faham. Kan, mungkin tak apa, jangan pening-pening. Dia macam ni, pilih air, kita kata pilih air tu, kalau sifat syiddah, kita tutup dengan kuat, dengan sempurna, maka tak ada air yang mengalir. Itulah namanya syiddah. Okay. Sementara rokhawah pula adalah pilih air tu, kita buka. Kita buka, memang air tu mengalir kuat je. Itu namanya rokhawah. Kan? Ash, as, az. Kan? Dia mengalir je suara. Okey. Dan bainiyah ni pula, ibaratnya adalah kita tutup, kan? Tutup, tahan air, tapi ada sedikit-sedikit air yang mengalir juga keluar. Itu namanya bainiyah. Untuk memudahkan kita faham. Jadi bila kita sebut huruf tersebut, suara kita tidak tertahan sepenuhnya dan tidak juga mengalir sepenuhnya. Itu namanya bainiyah. Okey, hurufnya ada 5. Untuk kita ingat, lin, umar. Mudah aja. Lin, umar. Huruf lam, huruf nun, huruf ain, mim, ra. Lin, umar. 5. Jadi kalau tadi kita sebut yang sebelum ni kita bincang sifat syiddah. Apa sifat syiddah? Ajid, qattu, bakat. 8. Tambah dengan hari ni lin, umar, 5. Ini adalah bainiyah. Maka selain daripada lin, umar dengan ajid, qattu, bakat, sifatnya adalah rokhawah.
Sebab kalau nak suruh hafal yang rokhawah tu banyak. Ya, banyak. Ni sifat rokhawah ni nak suruh hafal banyak sebab dia 16. Kita ambil yang pendek-pendek selain daripada syiddah, selain daripada bainiyah, dia adalah rokhawah. Okey. Baik, itu hurufnya. Lin, Umar. Lam, Nun, Ain, Mim, Ra. Baik, untuk pagi ni, saya nak bincangkan 3 huruf dulu. Kita bincang Lam, Nun, Mim, Ain. Mim dengan Ra besok pagi. Okey, kita tengok huruf Lam. Baik, Lam ni, dia punya makhrajnya di mana? Tuan-tuan dan perempuan, huruf Lam, makhrajnya dekat mana? Tempat keluar huruf tu di mana? Huruf Lam. Sebab tu bila kita nak belajar sifat huruf, dia kena ada kaitan dengan makhraj. Baik. Huruf Lam, ya, Lam, dia berada pada kita punya lidah. Ya. Ini saya ibaratkan lidah, tangan saya ni. Okay, ini kita ibaratkan lidah. Hujung lidah ini, hujung lidah kena pada bahagian gusi gigi atas hadapan. Lam. Kan? Al. Cuba sebut al. Al, maksudnya hujung lidah kita bertemu dengan bahagian gusi, tempat tumbuh gigi ataupun gusi, ni gigi atas. Al. Kalau kita sebut al, hujung lidah kita kena gigi atas, tak betul dari segi makhraj. Ya. Huruf Lam, dia punya makhrajnya adalah hujung lidah. Hujung lidah menyentuh bahagian tempat tumbuh gigi ataupun gusi pada bahagian atas gigi. Al dan Lam. Baik. Jadi macam mana dikatakan huruf Lam ini sifatnya adalah bainiyah? Okey. Apabila kita sebut al, maka semasa hujung lidah kita menyentuh bahagian gusi, dia menjadi syiddah. Al, suara kita tertahan. Dia tak keluar suara. Al. Kan? Tapi, itu dia tertahan. Pada masa sama, suara kita mengalir keluar. Mengalir keluar di bahagian mana? Di bahagian tepi kiri dan kanan bahagian lidah tu, aliran suara akan keluar melalui situ. Kalau tak percaya, saya sebut al, kita tekan kat sini. Al. Nampak tak? Al. Dia ada bunyi kat situ. Sebab kita punya aliran suara keluar sebelah tepi. Sebab dekat bahagian atas kita dah tutup, tertahan. Apabila lidah kita kena bahagian tempat tumbuh gigi bahagian atas ataupun gusi bahagian atas. Sebab tu huruf Lam sifatnya adalah bainiyah. Ya, dia ada bunyi kan, sebab suara kita keluar ke situ, tepi sini. Dia tak keluar ikut depan lidah. Jadi bila sebut al, ingat lidah kena hujung lidah menyentuh bahagian gusi gigi atas. Siapa yang sebut al tu,
dia punya lidah dia keluar, tak betul. Salah. Kan? Salah. Dia kena sentuh bahagian gusi atas. Alham, alham, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu lam disebut sebagai bainiyah. Okey, dapat tak? Kenapa huruf lam disebut sebagai bainiyah? Satu, dia tertahan. Tertahan di mana? Tertahan di bahagian gusi. Dan mengalir di mana? Mengalir di bahagian tepi. Tepi lidah. Al. Kan? Al. Okey, satu. Yang kedua, pada pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, huruf nun. Nun dekat mana makhrajnya? Huruf nun makhrajnya di mana? Perkataan makhraj ni maksudnya tempat keluar huruf tu di mana? Nun. Nun sama juga. Di hujung lidah. Hujung lidah kita kena bahagian gusi tempat tumbuh gigi atas. Satu. Itu dia jadi syiddah. Dia akan stop aliran suara kat situ. Nun. An. Cuba sebut an. Kita mesti kita punya hujung lidah terangkat dan kena pada bahagian gusi tempat tumbuh gigi atas. An. Okey. Baik. Itu dia jadi sebagai syiddah, tertahan. Okey, dia mengalir di mana? Nun ni special. Tadi kalau lam, dia keluar di sebelah kiri kanan lidah. Kalau nun, dia keluar, dia mengalir keluar, sifat rokhawah tu mengalir keluar melalui hidung. Hidung. Rongga hidung. Jadi nun syiddahnya di mana? Apabila kita punya lidah menyentuh bahagian gusi tempat tumbuh gigi atas, itu dia jadi syiddah, dia tertahan dan suara mengalir di mana? Mengalir keluar melalui hidung. An. Kalau tak nak test kan, cuba sebut an, tutup hidung. Ambil dua tangan, dua jari kita, tutup. Ad. Dia bunyi tak? Tak bunyi. Kan? Tutup ni, dua jari, tutup hidung. Tekan, tutup hidung. Ad. Tak jadi. Sebab aliran suara ataupun sifat rokhawah tu mengalir melalui hidung. Jadi dia namanya dengan bainiyah apabila sebahagian suara kita tertahan. Tertahan di mana? Bila lidah kita kena gusi dan sebahagian lagi mengalir keluar melalui hidung. Sebab tu nun sifatnya adalah bainiyah. Ad. Tak boleh keluar. Tak jadi kan? Ad. Ini sifat yang kedua. Sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah, Siratal ladzina bila sebut an tu, kita punya lidah kena pada bahagian gusi.
an, an'am, an'am, an'am. Ya, an. Baik, dan satu lagi, kita ambil 3 huruf, insya-Allah besok tambah lagi 2. Huruf ain. Ain. Baik, ya. Jadi cara kita nak kenal sifat huruf ni tuan-tuan dan puan-puan, cara yang paling mudah adalah huruf tersebut kita matikan dia. Tadi al, kemudian nun, an, kita matikan dia. Dan yang ketiga pagi ni ain. Ain ni macam mana? Okey, a. Dia di antara bainiyah, di antara syiddah dengan rakhawah. A. Okey. Huruf ain dia punya makhraj di mana? Ni, di bahagian pangkal leher. Kan? Ni leher kita. Mungkin setengah buku lama dia kata tenggorokkan. Bahagian leher kita, kan, bahagian pangkal ni. Ya, jadi okey, cuba kita ibaratkan ini yang ini adalah dinding. Ini adalah sebagai dinding leher. Bila kita nak sebut ain, dia ada kita punya, dia ada tempat buka dengan tutup dia. Jadi maksudnya tempat yang kita sebut tu, tempat tutup ni dia tak tutup sepenuhnya, dia terbuka sedikit, dia ada ruang sikit. Kalau tutup sepenuhnya dia jadi syiddah, kalau buka sepenuhnya dia jadi rakhawah. Jadi bainiyah ni dia tutup tapi ada sedikit ruang. Ya. Sebab tu kalau kita baca surah Al-Fatihah, kan, yang ada berkenaan dengan ain, ayat di mana? Na'budu, kan, ain. Iyyaka na'budu. Kalau baca na' terus na', dia tak jadi bainiyah, dia jadi syiddah. Sebab kita na' matikan dia, rapat terus. Kita rapat terus. Na'budu. Dia kena ada, biarkan ada aliran suara keluar. Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. 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 Ada ruangan untuk aliran suara keluar. Kalau na'budu, dia jadi syiddah. Sebab tu kena dengar betul-betul bila kita baca huruf ain. Ya. Saya bagi contoh dekat sini, kan, ya, dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, 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 bukan na'budu. Kalau na'budu dia jadi sifatnya syiddah. Jadi huruf ain ni kena hati-hatilah. Sebab tu kalau kita belajar ni, kita kuasai, kita boleh dengar, kita boleh tahu sama ada sebutan bacaan itu menepati sifat huruf ataupun tidak. Baik, saya rasa 3 huruf. InsyaAllah besok kita sambung huruf mim dengan ra. Ada soalan untuk sifat bainiyah? Nanti sekalian kita sambung sikit lagi hari ini, ya, dalam persoalan perbincangan kita mengenai sifat huruf. Baik, semalam kita telah bincangkan sifat huruf, ya, bainiyah yang berada di antara syiddah dan juga rakhawah. Ya, sifat huruf dari segi suara, aliran suara
ada sifat syiddah. Syiddah ni maksudnya bila kita sebut huruf tersebut, huruf-huruf hijaiyah, suara kita akan tertahan. Sementara rokhawah, apabila kita sebut huruf-huruf hijaiyah, suara kita mengalir dengan lancar. Ya, sifat syiddah ni, huruf yang bersifat syiddah ada 8. Kena hafal lah. Ajid, qattu, bakat. Okey, baik. Kemudian di antara sifat syiddah dan rakhawah ada satu sifat di sini yang namanya sifat bainiyah, ataupun setengah-setengah ulama tajwid panggil sifat tawassut. Tawassut. Ya, dia huruf yang bersifat tawassut ni dia ada 5. Kita bincang semalam, Lin Umar. Maksudnya kelima-lima huruf ini dia kita bacanya ada syiddah. Semasa kita sebut tu, suara kita tertahan, tapi bukan tertahan sepenuhnya. Dan suara kita juga mengalir. Bukan mengalir sepenuhnya. Semasa sebut tu, ada suara kita tertahan dan suara kita mengalir. Itu namanya tawassut ataupun bainiyah. Okey, kita bincang semalam ada 5 huruf, kita bincang 3 huruf. Ni ya, sifat bainiyah ataupun tawassut. Ya, suara kita berada di antara tertahan dengan mengalir. Saya buat satu perumpamaan semalam macam pilih air. Kita tak tutup dengan rapat. Kita tutup tapi ada air yang boleh mengalir keluar sedikit. Itu umpamanya sifat bainiyah dan sifat tawassut. Baik, semalam kita dah perincikan 3 huruf lam, nun, ain. Ya, yang ni mudah nak ingat ya. Lin, Umar. Lam, nun, ain. Ya, baik. Pada pagi ni kita sambung lagi 2 huruf, mim dengan ra. Okey. Baik. Jadi macam mana yang dikatakan dengan dengan huruf mim? Mim ini, okey. Kenapa kita sifatkan huruf mim ini dengan sifat bainiyah ataupun tawassut? Kenapa? Okey, baik. Kita lihat ya, huruf mim ya, makhrajnya di mana? Mim ni dia punya makhraj di mana? Huruf mim. Ya, okey, makhraj huruf mim, mim. Mim kan? Mim. Cuba sebut mim. Makhraj di mana mim? Kalau kita lihat kepada pandangan-pandangan ulama kan, ya, huruf mim ya, makhrajnya adalah di bahagian 2 bibir. Ni, 2 bibir. Mim. Nak mudah untuk kita kesan makhrajnya adalah dengan kita matikan huruf mim tu. Am, ataupun kam, ataupun lam, am. Kan kita punya bibir kita rapat. Okey. 1, semasa kita matikan dia, mim, ya, maka kita punya bibir akan tertutup. Ya, 1. Kemudian yang kedua adalah
Ya, huruf mim ni dia punya makhraj yang kedua adalah keluar melalui hidung. Bila kita tutup bibir, itu sifatnya syiddah. Tertahan suara. Tertahan kan? Ya. Tetapi dia mengalir melalui hidung. Ya, mengalir melalui hidung. Kalau tak percaya, kata huruf mim ini, ya, dia dia sifat rakhawah dia melalui hidung adalah semasa kita sebut tutup hidung. Ya, ambil dua jari, letak dekat hidung, tekan. Bunyi tak? Tak bunyi kan? Jadi ini menunjukkan bahawa keluar melalui hidung tu sifatnya adalah sifat rakhawah. Ya, jadi sebab itulah huruf mim kan disebut sebagai sifatnya dia bersifat dengan sifat bainiyah. Sebab tertutup, tertahan bila kita sebut tapi dia keluar juga sedikit melalui hidung. Dia mengalir melalui hidung. Dia biasanya huruf mim ni insya-Allah semua yang baca Quran, semua yang sebut huruf Arab memang dapat sebut dengan baik. Mudah aja. Lam kan, lam ataupun kam. Ini mudah untuk huruf nun, huruf mim, insya-Allah semuanya betul. Sebutan, makhraj dan sifat. Okey, kita pergi kepada huruf yang terakhir yang bersifat dengan bainiyah, iaitulah huruf ra. Huruf ra. Ya, huruf ra. Baik. Macam mana nak tengok, macam mana nak faham huruf ra ni dia bersifat dengan sifat bainiyah. Huruf ra. Baik. Ra seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebab tu saya tak nak semalam tu saya tak bincangkan kelima-lima sekaligus. Takut kita confuse. Jadi kita pecahkan dia. Okey. Huruf ra makhrajnya di mana? Okey, makhrajnya adalah lidah. Baik. Saya umpamakan saya punya jari ini sebagai lidah. Ini hujung lidah. Kita sebut sebagai ra'su syafatain. Ra'su kan? Hujung lidah. Ni hujung lidah. Okey. Huruf ra adalah kita ambil perut ni. Kita bukan letak hujung, kita letak bahagian sini. Okey. Jadi kalau lidah kita macam ni kan. Ni hujung lidah, ni bahagian atas, bahagian bawah kan. Jadi bila kita sebut ra kan, ni di bahagian sini. Di bahagian sebelum sampai hujung lidah tu, di bahagian sini. Dia kena kepada gusi atas. Gusi tempat tumbuh gigi bahagian atas. Cuba bunyikan dia. Ar. Ya, ar. Kita rasa kita punya lidah kita bahagian sini. Ni kan lidah kita kan. Dia bahagian sini, dia akan sentuh kepada bahagian tempat tumbuh gigi. Ataupun di bahagian gusi atas. Ar. Itu
makhrajnya. Baik. Apabila di bahagian sini kena kepada gusi, maka dia akan jadi syiddah. Dia menahan aliran suara. Okey. Jadi macam mana pula yang dikatakan dia mengalir? Sebab sifat bainiyah ni dia tertahan tapi ada juga mengalir. Mengalir di mana? Cuba duduk depan cermin. Nanti tengok kita punya lidah kita dekat bahagian tengah lidah, dekat bahagian tengah lidah tu dia ada macam satu lorong. Ada satu lorong. Siapa yang lidah dia terus flat, dia tak flat, dia ada sedikit ke bawah sikit. Jadi dekat bahagian tengah itulah aliran suara mengalir. Itulah yang jadi sebagai sifat rokhawah. Jadi sebut ar kan, ar. Kita dia bahagian dia bukan hujung-hujung dekat sini dekat sini ni kena tempat tumbuh gigi, dia jadi syiddah, tapi di tengah-tengah lidah kita tu ada aliran suara yang mengalir keluar. Itu yang disebut sebagai rokhawah. Maka dengan sebab itu huruf ra sifatnya adalah bainiyah. Ar kan, Ar-Rahmanir Rahim, cuba sebut Ar-Rahmanir Rahim. Baik, semasa sebut huruf ra dia kena ada sedikit getaran, bukan bukan. Para ulama tajwid sebut biasanya dia bergetar sekali ataupun dua kali. Dia bukan kalau tu dia banyak kali getaran. Tu tak kena dengan sifatnya. Dia bergetar sekali ataupun dua. Kan ada getaran tu. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Dia ada getaran. Semasa kita letakkan kita punya lidah pada bahagian atas, pada bahagian gusi, tempat tumbuh gigi atas tu, dia ada getaran. Dan ulama tajwid kata biasanya sekali ataupun dua kali getaran. Itu sebutan yang betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada sedikit getaran. Maka dengan sebab itu huruf ra disebut dengan sifatnya bainiyah. Tapi ada orang yang payah kan, dia kata tak boleh sebut huruf ra kan. Ada, mungkin kita ni ada huruf-huruf tertentu yang tak boleh sebut dengan betul kan. Tak apalah kan, cuba usahakan, cuba latih. Jadi kalau kita tengok kepada ayat yang kita baca tadi, ada tak huruf mim dengan ra? Ayat yang kita baca tadi, surah Al-Isra kan, mim dengan ra. Kita ambil yang bertanda mati supaya senang kita bunyikan dia. Kalau yang berbaris ni boleh tapi tak nampak sangat. Mim dengan ra. Kalau mim mudahlah kalau mim dekat sini huruf mim ini mudahlah. Itu shin.
anhum, mim biasanya memang tak ada masalah untuk kita sebut. Yang mungkin yang bermasalah ni huruf ra ni. Wal ar ya, ar. Kita pastikan kita punya lidah, ingat ya, dia menyentuh bahagian tempat ataupun gusi atas. Wal ar. Kalau tak sentuh tak kena. Wal arda. Ni contohlah. Ataupun alal arshi, dia ada getaran sekali ataupun dua kali, tak boleh banyak kali bergetar. Alal arshi. Ya, ini antara yang boleh kita bincangkan secara ringkas tentang sifat huruf bainiyah. Jadi kalau nak dengar, nak pastikan sama ada betul tak betul, itu kena secara musyafahah, secara berhadapan. Carilah mana-mana ustaz, ustazah duduk depan dia, kemudian baca, minta dia dengar. Itu untuk kepastian. Yang ini kita bagi secara umum. Baik, saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita masuk sifat yang berikutnya. Ya, sifat yang berikutnya sifat isti'la dengan istifal. Ini insyaAllah kita bincang pada kuliah ataupun pada siri yang akan datang. Baik, itu saja untuk pagi ini. Mudah-mudahan ia memberikan kebaikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.